بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam majlis ini. Kita berharapan, kita berimpian, moga-moga Allah meletakkan kuliah kita ataupun majlis kita pada malam ini senantiasa dinaungi oleh sayap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat-malaikat Allah ada sebahagian daripada tugas mereka mencari penuntut-penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebanyak-banyak kesyukuran kita panjatkan kepada Allah kerana meletakkan diri kita berada di dalam majlis ilmu seperti malam ini, bukannya di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah. Tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan, sebagaimana tuan-tuan boleh tengok pada banner, ialah fitnah akhir zaman ataupun perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dan bersangkutan dengannya. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid daripada yang teratas sampailah AJK yang paling bawah. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang saya hormati sekalian. Tujuan kita berada di dalam majlis ini tidak lain dan tidak bukan untuk membicarakan satu persoalan yang cukup besar, yang saya kira keberadaan saya pada malam ini di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bukanlah bermakna saya yang paling alim, bukan bermakna saya yang paling berilmu, paling berinformasi atau bermaklumat. Mungkin jauh lebih di hadapan saya, lebih ramainya insan-insan dan manusia yang lebih banyak ilmunya. Apapun sebagai mukadimah minta laluan, sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama besar, adanya tuan-tuan guru, adanya manusia-manusia yang mungkin diberi kelebihan, berpangkat doktor, ahli-ahli akademik dan sebagainya. Tujuan kita malam ini adalah untuk berkongsi sebahagian daripada ilmu-ilmu dan maklumat yang diberikan dan dikurniakan serta dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Malam ini saya bukan nak pergi kepada satu base yang besar, tetapi nak mengembalikan kita kepada tapak yang asas, tapak yang basic. Bagaimana kita nak bermula, nak memahami, nak mengaji, nak mempelajari apa yang disebutkan sebagai ilmu-ilmu fitan, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Sebenarnya sumber
ataupun punca ilmu ini, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, pijakan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain dan tiada bukan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, di sana ada pembahagian-pembahagian yang telah dibuat oleh ulama-ulama tentang ayat-ayat Al-Quran, terutamanya 3 perkara. Yang pertama melibatkan persoalan akidah, yang hari ini kita panggil sebagai ilmu tauhid. Yang kedua melibatkan persoalan syariat, yang melibatkan perkara-perkara berkaitan hukum, hakam, hal ehwal dan muamalah, baik bersama Allah ataupun sesama manusia. Dan yang ketiga adalah perkara yang berkaitan dengan adab, apa yang disebut sebagai akhlak ataupun disebut sebagai etika, atau lebih jauh dirumuskan sebagai ilmu tasawuf. Dan 3 benda ini terangkum di dalam kisah-kisah, di dalam cerita-cerita dan peristiwa yang dirakamkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah para utusan-utusannya, yang namanya para nabi, yang namanya para rasul. Selain daripada pengkisahan para nabi dan para rasul, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan cerita tersebut dalam bentuk figure, dalam bentuk personality, dalam bentuk individu perseorangan. Sebagai contoh, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Allah Uzair, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Allah Khidir, Al-Quran menceritakan tentang Zulkarnain, Al-Quran menceritakan tentang Tubbah, Al-Quran menceritakan tentang Luqmanul Hakim, dan beberapa contoh individu yang lain secara perseorangan. Dan kadang-kadang Al-Quran mendatangkan kisah dalam bentuk jumlah dan angka yang lebih besar, yang dimulakan dengan kalimah ashab. Ada cerita Ashabul Fil, ada cerita Ashabul Ukhdud, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Ashabul Ras, ada cerita ashab-ashab lain di dalam Al-Quran. Apapun dalam pengkisahan para nabi dan rasul, individu perseorangan dan individu yang lain ataupun jumlah ashab-ashab tadi, pasti akan terangkum 3 benda tadi. Di dalam kisah tersebut pasti ada persoalan akidah, pasti ada persoalan syariat, dan pasti ada persoalan tentang adab, etika ataupun tasawuf. Tetapi di sana Allah juga menyelipkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang akan berlaku selepas kehidupan manusia di atas dunia, yaitu perkara-perkara yang melibatkan persoalan hari akhirat, hari perhitungan, berhadapannya manusia dan segala makhluk-makhluk yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan mahsyar kelak. Di situ semua amalan akan dihisab dan dihitung di hadapan Allah, dan pengakhiran kita sama ada akan berakhir jalan keselamatan di surga atau jalan kecelakaan di neraka. Bila kita meneliti persoalan-persoalan ayat-ayat tentang hari akhirat, dan inilah memaknakan kepada kita untuk menurunkan ilmu yang dinamakan sebagai ilmu akhir zaman. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara jelas, ayat-ayat yang berkaitan tentang kiamat sudah difirmankan oleh Allah secara umum sebagai pengenalan bagi manusia bahawa kehidupan kita ini ada limit dia, ada takat dia, ada pengakhiran dia. Bukan kita manusia ni nak hidup selama-lamanya di atas dunia. Kita bukan nak menongkat langit. Kita bukan akan terus kekal berumur beratus sampai beribu tahun. Tetapi kita ada pengakhiran yang namanya kematian. Dan inilah dinamakan sebagai perpindahan alam.
daripada alam dunia ke alam barzakh, agar hidup manusia ini terpimpin. Tujuannya agar hidup manusia ini memerhatikan tanda-tanda yang telah ditinggalkan menerusi hadis-hadis dan sabdaan-sabdaan tadi. Kalau kita meneliti hadis-hadis yang berkaitan tentang akhir zaman dan fitnah-fitnahnya, boleh dikatakan jumlahnya mencapai ratusan hadis. Ini menunjukkan kepada kita baki lagi tugas kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, membaca hadis-hadis tersebut, belajar dan mengkaji hadis-hadis tersebut, mentadabburkan hadis-hadis tersebut, mengambil intipati, ibrah-ibrah dan pengajaran daripada hadis-hadis tersebut. Dan ini perlu dilakukan dengan beberapa perkara. Memang secara langsung kalau kita membaca, kadang-kadang kita tidak mampu untuk memahami dengan baik apakah yang ingin dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau hadis itu dibaca secara harfiah, dan ini memerlukan kepada proses talaqi, yaitu kita mesti mencari guru-guru yang berkemahiran, guru-guru yang berkeupayaan dan berkepakaran, punya prioriti yang tinggi dalam ilmunya untuk menghuraikan tentang bidang tersebut. Baki lagi antara terserah pada kita nak mencari atau tidak, kita nak menggali atau tidak, kita nak mentadabbur atau tidak, kita nak memahami atau tidak, atau kita mengambil sikap life must go on. Apa nak jadi, jadilah, hidup aku mesti terus. Nak jadi lagu ni, jadi, yang penting aku boleh makan, boleh tidur, boleh pergi kerja. Nak jadi lagu ni pun ikut dia, yang penting aku boleh makan, aku boleh tidur, aku boleh kerja, cari duit untuk anak-anak. Ini persoalan yang besar. Jadi perkara ni hari ini secara ringkas disebut sebagai ilmu eskatologi. Pernah dengar tentang eskatologi? Ni satu pengistilahan baru. Apa pun nama dia tak kisah. Yang penting bukan pada nama, bukan pada istilah, tapi pada pemaknaan dia. Kalau dahulu pada zaman ulama-ulama yang besar, sebaris ilmu mereka sudah mendedahkan kepada umat-umat yang hidup semasa dan sezaman dengan mereka dah settle. Baki lagi kita fikir macam ni. Kalau kita bincangkan perkara yang berlaku selepas mati, ini adalah berbentuk pasti, berbentuk mutlak, berbentuk confirm. Sama ada orang Islam, sama ada orang kafir, memang kena lalu benda ni. Orang baik ke orang jahat kena lalu. Orang Muslim ke non-Muslim kena lalu. Kurus ke gemuk kena lalu. Tinggi ke rendah kena lalu. Putih ke hitam kena lalu. Kaya ke miskin kena lalu. Hak tu confirm. Bila kita sebut mati, semua benda yang saya sebutkan tadi terlibat. Ke orang miskin saja mati, orang kaya tak mati lah. Semua mati. Maksudnya hak tu hak confirm dah mati. Soal kubur confirm, sirat confirm, buku kiri atau kanan confirm, dihisap confirm, sirat confirm, syurga neraka confirm. Tetapi isu kenapa ulama contemporary enjak sikit ke belakang, sebab kita fikir hak tadi confirm tu kita bimbang takut confirm masuk neraka. Hak tu hak bimbangnya. Jadi persediaan perlu dibuat, option perlu dipilih. Jalan mana hak kita nak lalu, hak confirm ni, semua confirm dah, baik jahat hitam putih. Tapi hak kita nak biar kita confirm jalan ke syurga, confirm jalan kebaikan, confirm jalan yang diredai dan direstui oleh Allah, bukan jalan yang menjadi kemarahan dan kemurkaan Allah. Atas sebab itulah diundur ke belakang, didatangkan secara umum daripada Al-Quran dan didatangkan hadis-hadis tadi. Hadis-hadis pemberitaan Rasulullah tentang peristiwa akhir zaman. Inilah pemahaman base asal tentang ilmu eskatologi. Baik. Bila kita nak melihat perkara ni, kita perlu tengok apa yang Allah rakam tentang kehidupan manusia di dunia dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah subhanahu wa ta'ala tadilah yang menjadikan, menciptakan
sama ada kematian dan juga kehidupan. Allah sebut kalimah mati dulu ke Allah sebut kalimah hidup dulu? Mati. Allah sebut kalimah mati dulu untuk menggetarkan, untuk menggerunkan jiwa-jiwa manusia. Selesa. Bila berbicara tentang soal kehidupan, bila berbicara tentang soal harian dia. Tapi kalau kita mula start berbincang soal mati, asyik bercakap soal mati, muka dia akan berubah. Cerita mati je lah, cerita masuk kubur je, cerita azab kubur saja. Tu sentimen yang dimainkan oleh Allah tentang penciptaan mati dan penciptaan kehidupan. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah sedang menguji kita, menguji manusia. Sebab Allah nak pilih apa? Ayyukum ahsanu amalan. Siapakah yang sebaik-baik amalan, bukan sebanyak-banyak amalan. Allah tak sebut aksaru amalan, banyak amalan dia, tapi Allah sebut sebaik-baik amalan. Allah diambil perkiraan kuantiti, tapi Allah sebutkan tentang perkiraan kualiti. Kualiti di sisi Allah tu yang Allah nak, kualiti di sisi Allah tu yang Allah mahu, bukan pada jumlah dia yang banyak. Sebab nak mencakupi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, dengan pengabdian dan ubudiyah terhadap Allah, memang kualiti itu penting. Satu benda ialah nak jadi amalan dan ibadah kita tu berkualiti, dia mesti bertepatan dengan kehendak Allah, mesti bertepatan dengan apa yang disabdakan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dia jadi betul. Contoh kita kata solat subuh, yang Nabi ajak pada kita, yang Nabi sarankan pada kita ialah solat subuh 2 rakaat. Kita telajak nak buat baik, solat subuh buat 10 rakaat. Banyak, baguslah kalau kita fikir, orang lain 2, aku 10. Tapi sebab apa? Sebab salah pada konteks dia, salah pada pekerjaan dia, salah pada pengamalan dia, salah pada ritual dia, dia jadi tak berkualiti. Bila kita tidak mengikuti standard dan piawaian yang dikehendaki oleh Allah dan yang diajarkan oleh Nabi, dia jadi tak ada kualiti. Jadi setiap amal dan ibadat mesti ada standard, mesti ada piawaian dia yang bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul, baru dia jadi ada kualiti. Sebab tu tentang soal kematian, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, Allah sesekali tidak pernah melewatkan ajalnya 1 saat ataupun mempercepatkannya 1 saat. Dalam banyak-banyak bicara Allah tentang persoalan hidup dan mati, Allah lebih banyak menyebut la yastakhiru dulu berbanding la yastaqdimu. Kenapa? Kerana bila sebut tentang mati, manusia ni suka cepat mati ke lambat mati? Lambat mati. Lambat mati. Sentimen tu Allah dah tahu dah. Kalau bab mati, Allah sebut yang akhir dulu. Sebab manusia bila bab lambat mati tu dia lebih suka berbanding cepat mati. Atau kita boleh buat perkiraan sebagai ujian. Angkat tangan dalam masjid ni, siapa yang nak mati cepat? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Pokok saya minggu depan, kalau boleh tak puan Ustaz mati minggu depan. Tak ada. Kalau boleh, kalau Allah letak tahu, Allah letak 60, kalau boleh tambah lagi 40, kalau boleh tambah lagi 60. Bab mati memang manusia suka melambat perkara yang berkaitan dengan akhir zaman. Pertama saya nak sebut apa yang disabdakan dalam bentuk nasihat dan saranan seorang Nabi, seorang Rasul yang bernama Muhammad kepada sahabat dia, iaitu Abdullah ibnu Umar, anak kepada Khalifah Islam yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirin sabil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hiduplah kamu di atas dunia ini sebagaimana kamu ini dianggap sebagai orang yang asing. Hidup atas dunia ni, anggap kita ni seperti orang asing.
bukan bumi kita, bukan tempat kita, bukan wilayah kita, bukan kawasan kita. Au abirin sabilin, atau seumpama kita ni orang yang sedang berkelana, orang yang sedang bermusafir. Standard orang yang bermusafir ni dia tak akan menetap lama di satu-satu tempat. Dia menetap di satu-satu tempat sekadar nak berhenti rehat, sekadar mungkin nak solat, sekadar mungkin nak makan, nak minum, dan ada keperluan-keperluan asas yang lain. Kemudian dia akan segera bergerak, segera beredar, dan segera berlalu. Itulah sifat orang-orang yang asing dan orang-orang yang dianggap sedang bermusafir atau berkelana. Ambil contoh dalam sebuah kitab Imam Ghazali, iaitu Kimia As-Sa'adah. Dalam kitab tersebut Imam Ghazali cuba menggambarkan kepada kita bagaimanakah sepatutnya sikap sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam terhadap dunia yang kita duduk sekarang. Yang pertama dia gambarkan ada satu pusat pelancongan, yang mana pusat pelancongan ni baru buka sebuah pulau. Di pulau ni adalah pulau yang cantik, ada macam-macam binatang, ada macam-macam pokok, ada macam-macam jenis batu permata dan sebagainya. Jadi syarikat tersebut buka peluang sebagai, kita kata baru start, baru buka, baru opening dia punya tempat ni, dia menyediakan satu cruise, satu kapal yang besar. Jadi percuma saja, dia akan ambil di pelabuhan, ambil di pangkalan, orang akan masuk. Kemudian dia akan bawa ke pulau tersebut, dan sampai waktu dia, kita akan kembali semula. Jadi bawalah orang ni. Bila bawa, semua penumpang turun, tapi karakter, sifat penumpang berbeza. Bagi orang yang ghalib, yang tengok tu dia anggap pelik, dia anggap takjub, dia anggap menarik, dia ambil masa yang lama duduk di pulau tu. Oh, binatang ni tak ada tempat aku, tak pernah tengok. Jadi dia jadi ghalib. Tu tengok binatang tu, tengok binatang ni, tengok pokok tu, tengok bunga ni, tengok buah tu, tengok batu permata, tambah-tambah syarikat kata boleh kutip, nak ambil banyak mana pun. Dia pun ghalib untuk mengutip. Maksudnya hak yang kedua tu, dia tengok gitu-gitu je. Ni pernah tengok, ni tak penting mana, ni tak penting mana, ni biasa, ni biasa. Kalau ambil batu pun 2-3 ketui. Ada tu dia tak tengok langsung benda yang tak ada faedah bagi dia. Mungkin setakat nak tengok pokok, tempat lain pun ada pokok. Nak tengok binatang, tempat lain pun ada binatang. Tengok-tengok hak penting. Jadi sampai masa, apa dia punya speaker lah, phone kapal tu, masa untuk berangkat balik ke pangkalan. Jadi orang yang tak ada kepentingan mana, cepat-cepatlah naik. Dan bila cepat naik, kapal kosong ni boleh pilih tempat-tempat best-best lah. Pilih mana nak selesa. Tak ada orang lagi. Ni bilik best, ni bilik best, ni bilik aircon, ni bilik aircon. Boleh dah pilih. Tapi yang kedua tu tak boleh lah nak pilih best-best dah. Dah ada orang dah. Bolehlah lagi bilik apa. Lepas tu ngelas tu lah guna kakak. Ngelas-ngelas duduk luar lah. Ada bawah tu lah. Ada kursi kat luar. Lepas tu berkemungkinan hak ghalib tu, kapal pelayar ada dah orang yang tertinggal. Ada. Akan ada orang yang tertinggal. Duk balik kutip batu, duk balik tengok buah, duk balik tengok binatang. Jadi hak paling sadis, hak paling sedih, hak tertinggal kapal tu lah. Sebab ghalib dia dengan dunia baru dia. Begitulah kita hidup atas dunia ni, kena beringat. Kita jangan sampai jadi ghalib, kita ketinggalan kapal, tinggal di sana, kita akan ghalib di sana sampai kita lupa akhirat kita. Kerana ghalib dengan dunia kita. Hak yang paling best, hak selesa tadi. Duduk dalam aircon, duduk dalam bilik, bukan tahap bilik lah, tahap suit. Tak ada macam-macam makanan best, makanan tu, makanan ni. Dia boleh pilih macam-macam. Itu keselesaan bagi dia. Hak yang kedua, bolehlah bilik sikit-sikit. Yang ketiga tu duduk di luar. Tapi tak apalah, boleh naik kapal. Isunya hak tertinggal. Jadi itulah gambaran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia As-Sa'adah, tentang bagaimana manusia ni nak bermuamalah dan berkomunikasi dengan dunia cukup sekadar keperluan. Kita ni ada option duduk atas dunia. Nanti kita bincang tentang option.
sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Tengok betul-betul. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya kehidupan di atas dunia ini la'ibun, adalah satu bentuk permainan, walahwun, dan salah satu bentuk perkara yang sia-sia, perkara yang melalaikan. Biar jelas bagi kita, memang Allah yang create dunia, memang Allah yang buat dunia. Tetapi yang menyebut tentang dunia, yang membahaskan tentang dunia, Allah yang sama, Tuhan yang sama. Allah tu buat dunia. Bila dia berbicara pasal dunia, benda ni juga yang dia sebut. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia tu main-main. Allah buat dunia, Allah sendiri sebut dunia ni tempat permainan, tempat main-main, tempat yang melalaikan manusia. Sebab ini bukan tempat yang kekal, bukan tempat yang abadi, tapi tempat dan medan ujian. Kita takut kita terlalai dan terleka di sini, kita akan terlepas akhirat kita. Sebab permulaan kehidupan manusia sudah diawali dengan dua watak penting, Adam dan Iblis. Watak Adam sebagai manusia yang pelupa, sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan dan kesilapan di sisi Allah, tetapi dianugerahkan taubat di sisi Allah. Adam tahu dia lupa, Adam tahu dia bersalah, Adam tahu dia silap, tapi Allah bagi anugerah taubat kepada Nabi Adam, dan sampai satu tempoh tertentu Allah mengampuni dosa-dosa menerusi taubat Nabi Adam. Ini sepatutnya option dan jalan yang dipilih oleh kita. Kita sebagai manusia biasa yang tidak maksum, tak terlepas dari dosa, salah dan silap, kita perlu kembali pada jalan Allah, bertaubat. Mudah-mudahan kita berimpian dan berharapan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi jangan memilih satu lagi watak, yang mana wataknya diselendangkan dengan kesombongan, dipakaikan dengan kecongkakan. Orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh itu adalah iblis. Dengan sifat ananiah dia menentang Allah, dia mengingkari arahan-arahan dan perintah daripada Allah. Walaupun dia tahu yang memerintah dan mengarahkan sujud tu Allah yang buat dia. Yang suruh sujud tu bukan malaikat, yang minta sujud bukan Adam sendiri, Allah hak buat dia. Firman untuk sujud datang daripada Allah, kalam Allah, tapi kalam itulah yang dibantah, kalam itulah yang dilawan, kalam itulah yang diingkari, sampai Allah melaknat iblis kerana keingkaran dan kesombongan. Jadi pilihan di tangan kita. Kita nak memilih jalan yang Allah buat dalam bentuk Adam, atau jalan yang Allah tunjukkan dalam bentuk iblis ataupun syaitan. Perumpamaan option kita hidup atas dunia. Kalau kita cuba nak visualkan benda ni, untuk mudah faham, kita masuk dalam alam game. Kita suka kan main game kan. Contoh kita main game lumba kereta, tak kira lah Formula 1 ke rally ke contoh. Bila kita main game, sebenarnya kita tu duduk luar visual tu kan, tapi biasalah manusia ni dia perasan dia lebih dah. Contoh kalau main game Formula 1, dia bayanglah dia ni Schumacher kepada Aina Moss. Contoh, bila kita berlumba, ada jalan yang bersifat cuaca panas, ada jalan yang bersifat cuaca sejuk. Jadi bila panas, kita perlu pandai memilih tayar kita dah. Kalau rally, hak cuaca sejuk, kita kena pilih tayar banyak bunga sikit, jalan licin. Kalau jalan biasa, bunga macam ni, spring. Kalau nak jalan tu kena tukar spring pendek sikit sebab corner ni takut tersasar. Macam-macam, steering kecil ke steering besar, tayar lebar ke tayar kecil, tu option yang perlu dipilih. Dan kita perlu tengok suasana pada jalan tu. Jalan ni berbukit, jalan ni berbatu, jalan ni banyak air, jalan ni banyak lompat, tayar apa aku perlu guna, spring kena buat macam mana. Tu option sebelum kita start. Tukar, ni paling terbaik. Ni mari hak jalan lompat pun tak payahlah, kira hak game bagi. Mari jalan batu pun kira hak game bagi lah, tak payah tukar. Memanglah dalam game kereta balik pun tuan tak ada apa-apa.
Betul, kereta terbalik kita tak ada apa-apa. Tayar pecah, kita tak ada apa-apa. Apa yang jadi pun, alah kalah pun bukan jadi apa, main game je. Lepas ni boleh main pula. Tapi cuba kita bayangkan tu kehidupan sebenar, agak-agak nak lalu kita tukar ke tak tukar? Tak. Benda bahaya ni. Alah kalau hari ni tak payah tipu, cuba buat alam nyata kereta kita dalam game. Biar tayar kereta aku botak pun aku nak bawa juga. Berani ke tak berani? Tak. Tak berani pula. Ni botak pun tak apalah dalam game nak terbalik. Brek tak makan pun tak apa. Cuba brek kita rosak ikut dia macam dalam game. Why kita tak berani? Sebab kita ada option tu. Lampu mampu ni. Dalam game lampu mampu tak apa. Aku gelap kiri-kiri masuk lubang belah kanan. Ni kiri-kiri lubang semua arwah kita. Tu contoh. Dan satu kita perlu ingat. Game kereta ke, game bola ke, game perang ke, kita tak akan pernah tengok orang dalam game tu berhenti semayang atau makan minum. Betul tak? Betul. Maksudnya belum kereta main bola, dia pun berhenti. Itu hilang. Tukar masa. Pemain bola tu minum air. Pernah tengok tak gambar macam ni? Tak akan ada. Tapi orang main game tu kena minum air tu. Orang main game hak kita tu kena minum. Hak dalam tak payah minum. Kita azan Allahu Akbar kena berhenti semayang. Hak dalam game bawa kereta 24 jam tak payah berhenti semayang. Itu visual. Cuma kita nak gambarkan Allah letak kita di situlah option kita perlu pilih. Dan bila option perlu pilih, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sempena bulan Ramadan hari itu kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang mulia bersempena dengan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Konteks penurunan Al-Quran malam Lailatul Qadar ialah daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia. Dan juga ada sebahagian ulama menyebut bertepatan dengan malam tersebut turunnya wahyu yang pertama, iaitu ayat Iqra tu, ayat 1 hingga 5 dari surah Al-Alaq. Walaupun asal surah Al-Alaq itu 19 ayat, tapi hak first turun pada Rasulullah ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dan bila turunnya Al-Quran ni, Allah sebut antara hikmah diturunkan Al-Quran 3 benda pada ayat yang sama. Yang pertama Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Itu hikmah pertama, hudan linnas. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Dan yang ketiga, wal furqan. Kampunglah. Kalau kita nak bagi mudah, Al-Quran menyediakan manual, Al-Quran menyediakan panduan apa yang sepatutnya untuk dipilih oleh manusia sebagai keputusan bagi diri dia. Maksudnya sebagai manusia ni buat keputusan terbaik, itulah disebut sebagai hidayah. Kenapa? Kerana kehidupan kita manusia 20 jadi taklah pilihan. Lepas tu nak semayang tak semayang tu pilihan. Kita nak semayang subuh ke tak mau semayang tu option, pilihan. Nak pakai baju ke tak mau pakai baju, pilihan. Nak pergi kerja kali ni tak mau pergi kerja, pilihan. Nak sarapan ke tak mau sarapan, pilihan. Nak kopi ke fresh boring, pilihan. Daripada start bangun sampai tidur pula. Nak tidur berapa malam? Pukul 12 ke 12.30, pilihan. Nak tidur pakai bantal ke tak mau pakai bantal, pilihan. Nak tidur melentang ke mengerik, pilihan. Jadi hidup kita takkan terlepas daripada pilihan. Cuma Quran turun tu nak ajak, dalam banyak-banyak pilihan, Quran nak ajak, ni untuk kamu pilihan betul, pilihan terbaik, pilihan ini. Antara semayang dan tak semayang, Quran ajak mana? Suruh semayang. Kalau kamu nak jadi baik, nak surga, pilih tak semayang. Option duduk di kita. Apa saja tentang pilihan hak mana baik, hak mana betul, hak mana terpakai, semua Quran dengan hadis Nabi dah ajak, pilih yang itu. Yang kedua ialah wa bayyinatin minal huda, iaitu keterangan-keterangan yang memperkuat dan memperkukuhkan benda tadi, hidayah tadi. Hak mula-mula tu pilihan. Yang kedua tu keterangan hak memperkukuhkan pula pilihan.
Allah perincikan lagi. Dalam banyak-banyak pilihan dalam hidup manusia, tadi kita secara umum dikhususkan oleh Al-Quran yang kita sebut awal tadi. Kita nak pilih ni banyak benda-benda basic dan asas dalam agama yang kita panggil akidah, kita panggil syariat, kita panggil muamalah, kita panggil iktisad, kita panggil jenayah, kita panggil tu, panggil ni, macam-macam. Dan perlu ada pilihan dalam soal akidah, dalam soal syariat, dalam soal pergaulan, dalam soal perniagaan, dalam soal muamalah, dalam soal ekonomi, dalam soal pendidikan, semua perlu ada. Jadi Al-Quran cerita, contoh kita kata bahagian akidah. Bahagian akidah ni antara bertauhid dengan syirik pada Allah. Jadi dalam Al-Quran, Al-Quran ajak kita pilih tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bertauhid kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Tapi dalam masa yang sama, kita hidup ni, manusia di persekitaran, sekeliling dan lingkungan kita, ada yang terkeluar daripada acuan ni. Ada yang percaya Tuhan berkeluarga, Trinity. Ada yang Tuhan dalam bentuk patung, ada Tuhan dalam bentuk arca, Tuhan dalam bentuk simbol, Tuhan dalam bentuk berhala. Ini terkeluar daripada Qul huwallahu ahad. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih hak satu ke hak tiga? Nak pilih hak satu ke hak patung? Nak pilih hak satu hak berjelil? Nak pilih hak satu hak ada tanduk? Itu option. Jadi Quran ajak ni hak terbaik. Hak selainnya tidak. Jadi kalau kita pilih lagi hak selainnya, memang kita tak follow lah panduan ni. Tapi hari ni yang jadi apa? Manusia tak follow. Sebab ada menunjukkan oleh Nabi cara ibadat yang betul macam ni, puasa yang betul macam ni, sembahyang betul macam ni, haji betul macam ni, zakat betul macam ni. Ada juga orang lain yang membuat ritual pengibadahan dan pengabdian pada Tuhan, tapi bentuk dia mungkin pasang colok, bentuk dia mungkin masuk gereja baca buku kecil, bentuk dia bentuk ni, bentuk ni. Tapi lain yang diajar oleh Allah, lain yang diajar oleh Rasul, semua terbatal, acuan-acuan dan aliran lain. Pilihan juga ada di tangan kita. Tapi apapun benda ni tetap berlaku dan terjadi. Tak ada akan kita sebut selain daripada Allah aja. Memang ada lah. Sebab ada tu lah kita perlu option yang tepat, option yang betul. Lepas tu furqan. Furqan ni senangnya membezakan yang hak dan yang batil. Hak dan batil. Nak tahu hak dan batil, cerita tadi lah. Kan dalam Quran ada cerita Nabi, ada cerita Rasul, jelaskan. Kita kata cerita Nabi, ada Adam, ada Iblis, ada hak, ada batil. Kita tahu hak mana hak, hak mana batil. Jadi nak pilih jalan Adam ke jalan Iblis? Kalau tanya kita nak pilih jalan mana? Pilih jalan Adam, tinggal jalan Iblis. Turun sikit, kita kata Allah sebut cerita pasal Nabi Nuh secara panjang, baik dalam surah Nuh atau surah-surah yang lain. Zaman Nabi Nuh ialah zaman penyembahan berhala buat kali pertama. Sebelum ni manusia dah buat dosa, buat silap. Pembunuhan berlaku seawal kisah Habil dan Qabil, tapi manusia tak syirik lagi, tak sembah berhala. Mari zaman Nabi Idris pun penyembahan syirik khurafat masih terjaga. Mari zaman Nabi Nuh start dah sembah berhala. Start dah manusia mensyirik, menduakan dan mempersekutukan Allah. Jadi tugas besar Nabi Nuh ni nak memerangi, nak menghapuskan pegangan-pegangan dan keingkaran kaum dia dari sudut ni. Sebab tu kita sebut tadi ahsanu amala. Kalau ikut kuantiti, mana ramai pengikut Nabi Nuh dengan pengikut kekufuran? Mana ramai? Kekufuran ramai. Pengikut Nabi Nuh, kalau kita tengok atas kapal dalam riwayat dan sejarah, 80 orang. 80 orang. Banding dengan usia Nabi Nuh berapa? 950. Quran cerita 1000 kecuali 50. Pasal apa Quran payah sangat kan nak sebut 1000 terus tak? Payah sangat orang nak sebut umur Nabi Nuh 1000. Ni dia kata 1000 kurang 50. Matematik ala Al-Quran. Dia nak sebut otak gerak lah. Biar pandai mengira sikit. 1000 tolak 50, 950. Kalaulah setahun seorang kita ambil purata, dah ada 950 orang. Ni 80, tak bayangkan. Mungkin 20 tahun dan seorang, 23 tahun dan seorang. Tapi hak kecil tu hak ke hak kecil tu batil?
Hak kecil itulah hak pengikut-pengikut Nabi Nuh, manusia-manusia beriman yang terselamat di atas kapal dalam peristiwa taufan. Hak ramai pun, hak kaya pun, hak berkuasa pada masa itu, semua lingkup, semua lemah, semua hanyut, semua tenggelam. Jadi ikutlah yang mentauhidkan Allah, jangan ikut pattern mensyirik, mendua dan mempersekutukan Allah. Senang. Inilah hak, inilah batil dalam pattern ni. Tapi hakikatnya zaman Nabi Nuh ada 5 je berhala besar. Masuk zaman Nabi Hud 3 berhala besar. Mari zaman kita ada 2 ke ada 3 Ustaz? Tak payah tempat lain, Kelantan saja berapa? Maksudnya dulu 5, 3, 4 lagu tu, lagu ni nampak. Maksudnya benda ni makin besar. Kalaulah dulu ada berhala, hari ni tak ada berhala, tak payah kita belajar, tak payah mengajak, tak apa. Maksudnya berhala tu makin besar, berhala makin banyak. Dulu ada berhala bentuk tu dan masih kekal. Tetapi ada sebahagiannya musuh-musuh Islam ni dia kelas. Dia cuba tukar berhala-berhala bentuk baru yang dipanggil budaya fandom. Budaya fandom ni dia tukar. Kalau dia nak ambil patung, dia nak ambil berhala, suruh orang Islam sembah, memang kita tak akan sembah. Wak mari patung tak sembah. Wak mari arca tak sembah. Wak mari apa tak sembah. Dia tukar bentuk fandom, dia jadikan sebagai idol. Idol. Dia cari seorang watak dari kalangan sama macam kita, manusia hak itu. Mungkin artis, mungkin orang terkenal, beberapa tahun. Minat sungguh. Nak tengok salah satu budaya fandom, tengok bilik anak-anak kita sekarang. Bilik anak-anak kita sekarang ada nama-nama sahabat Nabi, ada nama-nama isteri Nabi ke, ada idol-idol dari sudut artis-artis, ahli-ahli sukan. Mana? Mungkin Lionel Messi dah, mungkin Ronaldo, mungkin Lady Gaga, mungkin Justin Bieber, mungkin orang tu, mungkin orang ni. Tu ada ni. Minat anak-anak kita. Suruh bilang nama isteri Nabi, tak tahu. Suruh baca nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, belum tentu. Suruh baca 2-3 orang sahabat-sahabat besar, belum tentu. Tapi sebut nama 10 pemain Barcelona. Satu konten. Artis tu sebut boleh tahu, artis ni boleh tahu. Ni antara bentuk budaya fandom, bentuk pengidolaan dan keberhalaan, bentuk baru, bukan lagi bentuk penyembahan. Ini kita beringat. Okey, yang kedua, mari zaman Nabi Allah Hud alaihissalam. Zaman Nabi Allah Hud dia tukar karakter. Zaman Nabi Allah Hud lebih kepada materialisme. Ingat betul-betul, zaman Nabi Allah Hud materialisme. Syariat ada tetapi tidak diguna pakai. Lebih kepada keduniaan, melupakan kerohanian dan akhirat, melupakan kematian. Dia lebih mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai materialism. Pada zaman dia dibangunkan kota-kota yang besar, boleh dianggap kosmopolitan pada masa itu. Dalam surah Al-Fajr kan, itu imam kita baca subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad tu ratu cerita. Maksudnya kamu tengok bangsa Iran. Iran ni bandar besar, bandar kosmopolitan pada zaman Nabi. Mereka membina bangunan-bangunan yang tak boleh dilihat pada zaman sebelum ni. Hebat dia. Pencakalan ni, pembangunan tu hebat, tapi mereka terlampau menumpukan pada materialism tadi dan melupakan kerohanian, keakhiratan dan kematian mereka. Mereka lupa pada agama dan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Hud. Allah tetap hukum. Allah tetap hukum. Hari ini materialisme kuat ke tak kuat? Kuat materialisme hari ini. Bermegah-megah, berbangga-bangga dengan pemilikan, dengan kepunyaan kita, dan bersifat membanding-banding dengan orang lain. Allah, 2 tingkat, rumah aku 13 tingkat. Kereta orang, kereta 2 biji, tapi buruk kereta aku 15 biji, semua baru-baru. Contoh, ni Zimbabwe punya cerita, bukan Masjid Putra.
dah mewah, kemudian membanding-banding dengan orang lain, di samping meleceh dan memperlekehkan orang lain. Ayat tadi kita tak baca habis lagi. Kemudian mari pula zaman seterusnya, Nabi Allah soleh kan, dekat je Nabi Allah soleh. Mari zaman Nabi Allah soleh, mereka seolah-olah mempersenda-sendakan, memperlecehkan Nabi soleh, seolah-olah kalaulah nak buat utusan yang namanya Nabi dan Rasul, kalau boleh mari dari kalangan malaikat, bukan manusia macam kita. Dia memperlekehkan, sebab soleh tu orang kampung dia. Seolah-olah kalau kita kata lah, kalau nak buat Nabi, nak buat Rasul pun carilah orang lain. Ni kita duk hari-hari kenal soleh, macam orang kampung kita, Allah dia ni yang nak lantik Nabi, dia ni yang lantik Rasul. Kalau boleh di kalangan malaikat. Masalahnya kalau malaikat tu jadi susah ke jadi payah? Dia jadi payah sebab dia bukan level dan sama dengan kita. Mereka nak turun kena menyamak jadi orang biasa. Kalau tubuh hak sebenar tak muat lagi bumi pula. Kalau nak lantik malaikat ni utusan Allah dari kalangan jin dengan iblis, payah pula dah. Jadi sober saja, benda tak nampak. Kena ke turun hak mari nak cakap tengah malam aku mana. Lalu pula tepi kubur. Akulah Nabi kamu. Itulah lalu tepi kubur. Ni aku nak menyampaikan wahyu-wahyu. Dia bunuh. Dia nak nafikan mukjizat. Hari ini wujud atau tidak golongan-golongan manusia yang cuba menafikan kenabian dan kerasulan dan menafikan mukjizat para rasul. Ada tak? Sekarang ni ada aliran rasionalisme, ada aliran saintisme. Rasionalisme ni mereka berfikiran atas dasar logik semata-mata. Benda ni logik ke tak logik, benda ni rasional ke tak rasional. Saintisme lebih kepada kajian dan ujian sains. Maksudnya kalau wahyu ni ada persamaan dengan sains, boleh diterima. Kalau sains tak mampu nak bukti, tak boleh pakai wahyu. Memperbodoh-bodohkan manusia, memperbodoh-bodohkan akal. Jadi mereka sebenarnya menggunakan isu rasionalisme dan saintisme semata-mata nak menolak mukjizat-mukjizat yang pernah dianugerahkan kepada para nabi dan rasul, dan nak menafikan, melecehkan para nabi dan rasul itu sendiri. Hari ini ramai ada jenis tak tolak sepenuhnya. Hak ni dia boleh terima, hak ni tak boleh terima, hak ni dia tak terima, hak ni dia tolak. Ada hak tolak langsung. Hak sains boleh buktikan, okey. Tambah-tambah mari isu Isra Mi'raj, out. Buruk boleh terbang. Sudah. Buruk boleh terbang. Bagaimana nak terima Ustaz? Akal nak terima, memang kalau ikut akal memang tak logik. Ikut akal memang tak rasional. Tapi ni mukjizat, kita kena percaya, kita kena beriman. Hak terbaru dia buat gambar. Dia buat gambar macam jenis keldai, duk nyengkeng macam tu. Kepala buat atas, kaki ke bawah. Lepas tu gambar seorang pakai serban menjanggut. Konon-kononnya tu adalah Rasulullah. Di punggung keldai tu macam ada enjin roket. Duk lagu tu. Tapi atas sekali tu dia buat logo bulat NASA. Nak cakapnya NASA lah ni dia dah lama dah naik ke bulan. Nabi tu kita anggap kuno lah, duk naik keldai, duk naik benda-benda macam tu. Tu pun tak tahu sampai ke tak sampai. NASA tu ke atas. NASA dah membuktikan boleh sampai ke bulan. Ni adalah benda-benda yang dianggap melekeh-lekehkan dan memperlu. Hak terbaru dah tengok apa yang berlaku di Belanda. Di Belanda mereka buat pertandingan melukis watak kartun Nabi Muhammad. Siapa nak lukis bagaimanapun lukis, hantar. Kita akan kumpul, kita akan pamerkan. Dia buat pertandingan lukis Nabi Muhammad. Ni dah berlaku. Belanda ni banyak kes dah sebelum ni dah, karikatur-kartun macam-macam. Tapi lagu tu jugalah orang Islam tetap sama. Hanya membahaskan, hanya marah untuk depan telefon dia lah. Suih, celaka, gerangnya tu depan telefon lah. Lepas tu masuk WhatsApp lain, accident hari ni. Okey, pindah ke Nabi seterusnya. Lepas tu mari Nabi apa? Lepas tu mari Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lawan Namrus. Namrus ni mudahnya orang yang mengaku jadi Tuhan. Mari Nabi Musa pun pattern sama. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Mari Nabi Lut,
Oh, mari Nabi Lut letih. Mari Nabi Lut ni jenis satu benda yang Allah sebut dalam Quran, satu perangai yang orang sebelum ni tak pernah buat. Umat-umat sebelum ni tak pernah buat. Mungkin umat sebelum ni ada hak jahat, ada hak berhala, ada hak tak percaya Nabi, tak percaya mukjizat, tapi hak benda ni dia tak buat. Tapi mari Nabi Lut buat benda ni. Iaitu dia jenis suka laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi takat tu je. Al-Quran cerita tak, laki sama laki, kita panggil hari ni istilah dia apa? Gay. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Tapi hari ni agak-agak ada dua tu kan lebih lagi. Lebih lagi. Apa dia? LGBT je. L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender. Ada hak jenis, kalau saya ni lelaki, hak perempuan pun saya minat, hak jantan pun boleh juga. Kalau hak perempuan pula, lelaki pun dia minat, perempuan sama perempuan pun jalan. Allah banyak dah kalau kita tengok kan, dengan lembunya, dengan kudanya, dengan belutnya, macam-macam. Habis dengan binatang, manusia dah puas, binatang dah puas, dia carilah pokok-pokok lubang, busuk-busuk lubang, tak ada arah dah. Cari ada lubang sikit, pergi sembah habis. Lepas pada ni payah sangat, kalau tengok tu isi minyak tu nampak muka lain macam dah. Isi minyak tu bubuh dalam tu. Nak sangat pun dah ada tu kereta kan ada di negara Arab tu kan, hari tu amat memalukan. Mungkin dia tersilap kerut, lekat di vacuum. Dia pula tekan vacuum hak seduh, lekat vacuum tu dekat alat kelamin dia. Lepas tu tak boleh nak buat. Jadi orang mari tolong buat. Tak, benda ni orang Islam, dan ini amat memalukan. Walaupun orang Islam lain tak buat, tapi kesan dia tu dah. Di sisi orang non-Muslim, dia akan nampak itulah Islam. Walaupun itu bukan ajaran Islam, itu bukan acuan Islam, itu bukan adat Islam, bukan perangai Islam pun. Tapi mereka akan cari, mereka akan perkena kita melalui peristiwa-peristiwa tadi lah. Mereka cari pak-pak Arab di tengah hitungan kambing, dengan itu, dengan lembu. Dia cari hal lagu itulah nak perkena kita. Walhal kalau dia nak tengok betul Muslim gaya, berlambak. Tak mari masjid hari-hari, mereka tak tengok. Tak baca Quran hari-hari, mereka tak tengok. Mereka nak cari benda-benda tak nampak merosakkan agama itu sendiri, lalu dinisbahkan atas keseluruhan agama. Itu silap, itu salah. Mari Nabi Syuaib. Mari Nabi Syuaib, ekonomi. Tadi sosial. Zaman Nabi Syuaib ni, dia menipu timbangan, menipu takar. Time dia jual orang, dia kurang. Time dia beli dengan orang, lebih. Time dia beli dengan orang, dia lebih kilo. Time dia jual orang, dia kurang kilo. Dan satu lagi, mereka suka tahan orang tengah-tengah jalan. Macam tahan orang di simpan jalan, nak lalu rampas ataupun peras buku. Nak lalu ni kena bayar, nak lalu ni kena bagi ni, nak lalu ni kena bagi ni. Dan satu lagi, ashabul aikah dia tu, dia sembah pupuk. Dia ada satu kawasan Arab ni. Arab ni kita tahu lah, bukannya banyak pokok, tapi satu kawasan tu memang cukup subur dan ada satu pokok besar. Dan mereka lah lilit kain, lilit benang di pokok tu. Dia perlu puja pokok tu, sembah pokok tu. Habis binasa. Mari umat tu, umat ni sampai Nabi Muhammad. Tu perangai umat dahulu Quran cerita. Tapi agak-agak tuan-tuan, benda ni pulang ke tak pulang? Benda ni pulang ke tak pulang? Okey, kita ambil Nabi Nuh, berhala. Zaman kita ada lagi tak? Tak ada. Ada, maksudnya pulang lagi dan lebih berat, lebih banyak, lebih besar. Mari zaman hak tu materialisme. Lagi teruk materialisme dia, lagi teruk berat dia terhadap dunia. Mari hak kata nafikan Nabi, nafikan mukjizat, dah ada. Mari pula hak LGBT, dah ada. Hak mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan ni setakat dalam rekod saya, setakat ni dah ada 17 orang. Hak selain daripada Namrud, Korun, zaman dulu kita ingat ke orang hak zaman moden, hak sedikit ni takkan ada lah mengaku Tuhan, tapi ada.
Masalah dia mengaku Tuhan, kita akan anggap dia tolong bengong di sisi kita. Tapi pengikut belakang beratus juga. Ada keadaan lagu tu pun. Di Indonesia ada perempuan pula tu mengaku Tuhan, mengaku Nabi, mengaku Rasul. Ni tak payah cerita lah. Itu ulama sejak zaman Musailamah Al-Kadzdzab, Aswa Al-Ansi itu sampai ke hari ini pun masih ada orang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Sebenarnya Iblis tak mau mengaku dia. Nabi tu dia mengaku sangat lah. Walaupun tak pattern Nabi pun tak ada langsung pada dia. Pattern Iblis ada. Tapi tak mau mengaku dia Iblis. Sekarang ni bila kita bermain dengan eskatologi, inilah dia relate. Kita nampak sejarah ni besar, cuma perlu fikir macam ni saja dah. Ulama-ulama eskatologi melihat konteks arak, khamar, minuman keras. Contoh muka, kita ada kilang arak, ada air arak, ada botol arak. Bila kita bercakap tentang minum arak, non-Muslim minum arak, hari ni ada tak orang Islam minum arak? Okey, selesai. Maksud dia boleh dikatakan semua agama yang hidup atas dunia hari ini ada minum arak. Okey. Soalan simple. Kalau kita tanya orang Islam hak minum arak, adakah arak ni hukum dia haram atau halal dalam agama kita? Apa jawapan? Walaupun dia tu minum arak, dia akan jawab apa? Halal ke haram? Walaupun dia minum arak, dia akan jawab arak ni haram. Hukum dia haram. Dan perbuatan pula kita tanya, perbuatan kamu minum arak ni halal ke haram? Apa jawapan? Dia juga tetap akan mengatakan perbuatan dia minum arak itu haram. Cuma dia langgar saja syariat dalam agama, perintah dalam agama, arahan dalam agama. Dan perbuatannya sebenar ni bukanlah yang diajar dalam agama. Dia sudah terkeluar daripada landasan dan acuan agama. Benda ni haram. Kalaulah kita tanya kepada penganut Kristian sekalipun, orang Kristian tak minum, kalau kita tanya arak ni halal ke haram, dia akan jawab tetap haram. Kalau tanya orang Yahudi, tetap haram. Tanya orang Hindu, tetap haram. Tanya orang Buddha, tetap haram. Bahkan agama-agama mengharamkan minuman khamar, arak dan memabuk. Isu dia simple. Sekarang adanya air arak, adanya botol arak dan adanya kilang arak, kalau ambil nisbah semua agama yang dianut manusia ini melarang dan mengharamkan, kita tu ada kilang arak, siapa senaknya nak minum? Atas manusia agama Islam tak boleh, maksudnya tak ada lah. Yahudi tak boleh, patutnya tak ada lah. Kristian tak boleh, tak ada lah. Semua tak ada, tak boleh, tak ada. Yang jadi ada kilang ni, siapa nak minum sebenarnya? Siapa nak minum yang jadi ada benda ni? Siapa nak minum? Kalau Islam saja larang, hak lain tak larang, okeylah nak ada. Sebenarnya semua atas dasar kemanusiaan dan agama patut tak ada. Benda ni jadi ada, siapa nak? Yang nak ni sisi kegelapan, sisi yang Allah murka tadi. Walaupun atas nama beragama, dia nak orang-orang ni keluar daripada acuan yang diajarkan oleh agama. Agama ajar jangan minum, tapi nak suruh geng ni pecahkan benteng keagamaan, benteng adab, benteng akhlak satu-satu agama, biar jadi minum. Benda dah ada, memang orang akan minum. Kalau tak ada senang, orang tak minum lah, dah tak ada. Ni dah buat duduk depan mata. Option tadi lah, nak minum ke tak mau minum, mudah, simple dia. Kita tengok pusat-pusat judi, tanya semua agama secara jujur, agama mana yang menyarankan umat dia supaya berjudi? Tak ada kena-mengena pun dengan satu-satu agama. Dia bimbang apa? Dia bimbang pelanggan-pelanggan tu. Sebab pelanggan-pelanggan tu orang Islam. Bila buat hukum Islam, pelanggan-pelanggan ni tak pi. Dia tak ada income, dia tak ada kemasukan. Dia bukannya nak lawan isu tu, dia nak lawan isu pelanggan tu. Kalau kita kata bising buat apa? Hal berkenaan dengan agama Islam, pelik apa oleh kamu? Mereka bimbang pelanggan hilang lah. Bila kita dah buat track,
Orang Islam tak boleh judi, orang Islam tak boleh mengarah, tak ada pelanggar. Sebab pelanggar judi pun mungkin orang Islam. Orang Islam hari ini lebih-lebih. Orang kafir 4 nombor, dia 8 nombor. Itulah dalam hadis Ustaz sebut tadi kan, 40 akhir zaman. Orang hari ini bukan setakat buat dosa, tapi membangga-banggakan dosa yang dia buat. Double. Dia dah buat dosa, bukan kata sembunyikan, aku ni dosa ni. Walaupun orang tak nampak tapi dosa. Malah dia bangga. Minum arak tu dah dosa, lepas tu bangga. Tengok aku 3 botol tak mabuk. Minum arak tu satu hal dah dosa. Betul tu bangga kat orang. 3 botol setengah aku mabuk dah. 3 botol. Relax, tak mabuk. Hang bawa awet orang dah kena penyakit HIV, penyakit AIDS. Aku ni 40 tahun beratur-beratur perempuan tak kena penyakit apa. Dia duk buat zina, dia duk bawa orang tu. Dosa dah, lepas tu bangga. Oh, Allah tak hukum dia, tak kena penyakit, sihat sampai hari ini. Itu bahaya. Hari ini orang buat dosa, lepas tu banggakan dosa dia pada orang lain. Macam juga pusat-pusat pelacuran, perzinaan. Agama mana yang sarankan umat dia berzina? Ada tak? Umat dia melacur? Tak ada. Yang jadi ada rumah pelacuran, siapa yang nak melacur? Tak sebenarnya. Tak ada pun agama suruh, tapi hak terkeluar daripada acuan lah. Benda ada. Hari-hari duduk selap, hari-hari duduk dedak, hari-hari duduk buka. Serban pun jatuh, rupiah pun terbelanting. Benda ada kan? Macam juga pusat tu, rasa nak tikam, dah benda ada. Kalau tak ada, selesai. Kalau tak ada, tak minum. Tak ada, tak judi. Benda ada. Benda ada nak makan, benda ada nak minum, benda ada nak try. Sebab orang, walaupun kita kata Islam, iman tu, iman ni naik dan turun kan, Ustaz? Macam orang tu kata, imam tai kucing. Nak dengar? Nak tengok tai kucing kan? Tai kucing bukan dia macam coklat celaki. Dia besar, ni kecil. Besar kecil kan tai kucing kan? Kalau itulah iman. Ni sebab Tok Guru Pondok dulu mengajar. Tanya dia besar, hebat, zikir kuat. Lepas tu jadi nipis. Lepas tu besar. Itu imam tai kucing. Dulu kita selalu istilah sangseng tai kucing kan? Ni iman tai kucing. Bukanlah iman tu nak dinisbahkan sekotor tai kucing, tapi bentuk dia tu turun naik besar kecil. Simple. Simple benda ni. Jadi sebenarnya yang mengadakan benda-benda ni siapa? Yang mengadakan benda ni siapa? Persoalannya mereka dan keluarga mereka lah. Tu kena belajar habis lagi tinggi. Itu kena panggil secret society, geng-geng underground. Apa yang nama kumpulan ni, nama kumpulan ni, nama kumpulan ni. Betul orang kata sejam lebih tak? Pukul 12 tadi free je. Kalau 12 sembuh pasal ramai balik dah. Nak lagi ke? Nak berhenti dah? Boleh sikit lah. Sebab saya pun kira malam ni last dah. Bukanlah apa, esok nak balik Pulau Pinang dah. Nak pack-pack barang asal. Okey, kita pergi lah sampai setengah. Baik, kembali kepada ayat yang kita baca. Lahwun wala'ibun tadi ya, jauh lagi dah. Main-main. Bila kita ambil persoalan dan persepsi kita tentang dunia yang Allah sebut main-main dan melalaikan. Hari ini bagaimana kita berinteraksi dengan kalimah dan perkataan dunia. Bila Allah kata la'ibun wa lahwun. Sekarang ni dunia yang kita tengok ni betul-betul real, hakikat ataupun illusion optik semata-mata. Dia hanya gambaran yang diadakan sama macam visual game atau dia memang real. Contoh paling mudah yang dikemukakan orang tu kebetulan jenis, biarlah ni bukan kata melawak, memang ada orang macam ni pun. Jenis pacing kena odoron, kena rexona kuat sikit. Faham lah tak? Rexona ni tahulah maksudnya jenis bau kuat sikit, jadi kita boleh bau. Ataupun ada orang terkentut, kita boleh bau. Macam-macam bau. Yang ketiga. Yang keempat, kita boleh rasa keras atau lembut, ringan atau berat contoh. Sekarang kita boleh berinteraksi sebab benda tu. Sekarang ni cuba bayang macam ni. Ini bayangkan Apple lah, senang tak? Apple merah, Apple California, Apple yang rangka.
kita pun pegang apple warna merah. Sekarang ni kita mampu berinteraksi dengan apple ni sebab 5 panca indera tadi. Mata duk tengok bulat besar mana, merah lagu mana. Kemudian kita lambung, jatuh atas tangan, pak, pak, telinga dengar tak? Kemudian kita boleh hidu, kita gigit sikit hidu, ada bau manis-manis, ada bau masam, kita boleh hidu. Kita boleh buat macam ni, keras ke lembut, kita boleh lambung, berat ke ringan. Okey, bayangkan dalam masa kita berinteraksi dengan apple, Allah tarik anugerah yang pertama, Allah tarik penglihatan. Nampak lagi tak apple? Kita dah tak nampak apple, kemerahan apple, kebesaran apple, kita tak nampak dah. Dalam masa yang sama Allah tarik yang kedua, pendengaran. Kita duduk lambung. Tadi bunyi pak-pak, ni bunyi lagi dah? Tak bunyi dah. Kita hidu, bau lagi dah masa manis? Tak ada dah. Tak bau dah. Keras lembut ada lagi dah? Kalau Allah tarik hak keras lembut, tak ada dah. Kalau Allah tarik hak berat ringan, tak ada dah. 5 tadi Allah tarik sekaligus dalam masa yang sama. Apple masih di tangan dan nyawa masih diberi pada anda. Apple duduk di tangan lagi, nyawa masih nyawa. 5 tadi tak ada. Sekarang sebut pada saya, apa hubungan anda dengan apple sekarang? Apa hubungan Ustaz? Hidup lagi. Tapi 5 panca indera tu habis Allah tarik. Kita hidup, apple duduk tangan ni, kita seorang je Allah tarik itu, orang lain Allah tak tarik. Kalau orang tanya Ustaz, apa kat tangan tu, saya kata tak ada apa pun. Bohong Ustaz, kami nampak ni, kat tangan Ustaz ada. Orang lain nampak apple, kita dengan apple, apa hubungan? Zero, nothing, tak ada apa. Jadi duduk mana apple tu dalam keadaan masa panca indera ada, duduk mana apple waktu Allah tarik kita hidup lagi. Allah tarik 5 tu je, duduk mana apple ada tadi. Jadi apa sebenarnya hakikat apple tu? Hakikat apple tadi nak lebih jauh senang. Kalau ada kat kita, bini kita, bini kita boleh tengok, boleh peluk, boleh hidu, boleh cium. Allah tarik 5 tu, duduk mana bini kita? Baru tadi bini duduk sebelah, Allah tarik 5 tu, duduk mana tak bini tu? Bini baru ada sat tadi. Bila Allah bagi 5 balik, oh ada bini aku. Pak Allah tarik 5 tu, tak ada pula bini aku. Nak lebih jauh lagi, tik kereta kita. Allah tarik 5 tu, ada tidak kita? Kita berjalan tepuh kereta 14 kali, tak ada berhasil dah. Kita duduk tepuh, gogeng. Di sisi kita kereta tak ada berhasil dah. Segar pun tak ada, Allah tarik dah segar. Allah tukar minta je dimensi. Sebab tu kita kata bila kita mengaji ilmu tauhid kan, sifat 20 mula-mula ke apa? Sifat 20 wujud kan? Apa maksud wujud? Wujud tu ada. Wujud tu makna bagi wujud ada. Wujud sendiri tu ada apa tak ada? Makna wujud dalam bahasa Arab, makna tu ada. Tapi wujud tu sendiri ada apa tak ada? Wujud sendiri ada apa tak ada? Wujud ada. Wujud tu diadakan, baru diadakan. Perkataan tu perlu wujud untuk membuktikan benda tu ada. Tapi ni mudah dah. Tak nama apa tak? Abdul Rashid. Saya ni nak pergi jumpa Ustaz Abdul Rashid rumah dia. Saya pergi tu, tengok jendela terbuka. Kita berita, macam tak ada orang, jendela terbuka. Pergi ikut depan, pintu terbuka. Mana Ustaz Rashid ni? Tak ada. Tiba-tiba tupik bini dia. Ustaz Rashid tak tupik bini dia. Ustaz, aku mana nak cari siapa? Kita buaya nak cari Ustaz Abdul Rashid. Ada ke tak ada? Ustaz kita tanya, dia jawab tak nampak. Ustaz Abdul Rashid kita tanya, Ustaz Abdul Rashid ada ke tak ada? Enggak boleh. Bini tu ngaji tauhid wis kat rumah dah. Dia tanya kita semua dah,
ustaz mari ni nak kau Abdul Rashid kau, nak kau ada kau, nak kau tak ada. Kita tanya Ustaz Abdul Rashid ada kau tak ada. Dia tanya kita semua, nak kau Abdul Rashid kau, nak kau ada kau, nak kau tak ada. Kau sebenarnya nak kata apa? Nak kau Abdul Rashid. Jadi sebab kita tak nampak Abdul Rashid, tubiklah soalan ada kau tak ada. Ada kau tak ada tu tak ada nilai pun. Cuma perkataan tu perlu diwujudkan untuk tanya ada kau tak ada. Dia diri tu tak ada kata tu. Konoknya tu Abdul Rashid. Itu konoknya zat dia tu. Ada kau tak ada? Tak ada kat pun. Tak ada kata ada. Mat, kamu benda ada tak ada benda. Benda tu kata dia wujudkan nak bukti. Ni ada. Kalau tak nampak tak ada. Tak ada diri tu tak ada. Ada tu pun walaupun nak menunjukkan orang tu ada, bukan dia tu ada ni, Abdul Rashid tu. Ada tu tak ada. Tu dia. Sakit kepala ngaji mana. Kita ada kuasa mudah wujud ada. Ngaji lagu tutup ke bakok kita sebenarnya ngaji dah ni. Kita juga semua dari kubur. Okey. Lepas tu wazinatun. Apa dia zina? Perhiasan. Dunia ni perhiasan. Kita kata kalau dalam rumah kita ada benda penting tak? Macam kita kata gerpu, sudu, pisau, duk dapur tu nak guna hari-hari kita panggil perhiasan. Ya sebenarnya. Benda tu tak berguna. Sebab kalau kita kecek bak kereta, boleh masuk dari kubur kereta. Keretanya boleh masuk kalau nak masuk. Motor boleh masuk, sekali dengan banyak kita nak masuk tapi tak kena raya. Semua tu nak tinggal lah kau. Walaupun kita bangga motor aku ni, walaupun metal 100 ni tapi boleh lari 220. Nampak tak? Metal 100 ni nak bangga motor kita dekat, boleh lari 220. Ni orang tua kata kecek besar 5 orang pada rumah. Rumah tu tak sama mana, cuma orang besar. Motor metal 100 ni boleh lari motor nak ayat lagi. Laju sama mana pun kita tak bawa masuk kubur. Melekat pun tak tanya pasal sonnet baru-baru untuk mobil lari. Agak-agak tak ada lah soalan tu dah. Kereta baru kau nak tanya ke apa? Niat dan amalan. Tu orang kita nak bawa. Benda tak nampak ke tu? Niat tak nampak, amalan tak nampak. Duduk dalam rumah dia pun apa insya-Allah. Tapi nak ayat ingat. Kadang-kadang letak di kita sendiri. Berapa kali kita ingat kalau ada ayat kata mau kita mati. Hari ni saja. Kalau ada orang mati, berapa kali kita ingat ayat kita mati. Kadang-kadang tak ingat rasa tak ada. Kalau kita mati, kadang-kadang tak ingat rasa. Duduk dengan saing-saing, duduk buang apa tu, buang apa ni, apa tu, apa ni, tak ingat. Tak ingat, ingatlah. Hantar doa, baca doa, baca Quran. Jadi itulah bekal kita nak bawa. Jadi bila kita nak bawa bekal, itulah kita nak bincang. Kalau tak masuk kita nak lagi tak tajuk kita nak. Moga balik setahun sekali atau ni dia. Dak nak sebenarnya biar tak kita nak lebih nak. Itu senang tu. Kau ni hok biasa nampak dah tu dah. Nampak biasa kita dah itulah lorong dia. Cuma beza kita dengan ulama dulu mudah je. Bukan ulama dulu tak reti, bukan ulama dulu tak pandai. Dia sesuai apa yang berlaku, relate nisbah pada zaman dia. Hak Nabi royak tu ada pemaknaan yang besar. Cuma kita kata zaman dulu handphone tak tubik lagi. Ulama dulu tak kena kecek bak handphone tak tubik. Tak kena kecek bak kereta tak tubik. Tak kena kecek bak roket tak tubik. Tak kena kecek bak senjata ni. Dia kecek sesuai pada zaman dia. Bila kita mari dia kata, oh tak tahu apa satu orang ni. Dia sesuai dengan zaman dia. Mari zaman kita ada macam-macam ya lah. Kita relate dengan sesuai zaman kita. Lepas tu mari anak cucu kita, dia pula kodi kita dah. Oh dah telefon je, kau ni je. Padahal zaman dia macam-macam pula topik. Kok sesuai boleh relate dengan hati kami. Dia tak boleh nak kodi kita sebab kita kecek sesuai dengan apa ada. Kok topik, kok muncul pada zaman kita. Sesuai kita yakin dengan tahap dan kodrat ilmu kita. Mari ulama-ulama lepas ni dia tengok, oh ni dekat lagi, oh ni rapat lagi, oh ni jelas lagi, oh ni mutlak lagi. Dia royak pun. Tapi nak faham memang payah. Nak faham memang payah, kena mengaji sungguh, kena guru sungguh.
Masuk seolah-olah macam kita memerlukan satu ilmu yang tinggi, kecerdasan akal yang tajam. Orang minatlah mudah bahasa. Orang minat. So lagi kalau dia ni kurang, nak minat dengar. Kalau minat dengar pun kurang, minat nak mengaji pun kurang. Ini saja. Jahat puduk dia, sesok puduk dia, utuh puduk dia. Kan tak apa dah. Utuh duduk dia dah, sesok duduk dia dah, jahat duduk dia dah, jahil duduk dia dah. Agak-agak nak apa? Tu pun tak. Payah awal tu ni. Tapi ada orang tu walaupun jahil muka semak dah. Walaupun jahil kaya, walaupun kaya begini apa begini. Tapi kalau macam ni, utuh duduk dia, jahil duduk dia, jahat duduk dia, apa pasal dia? Sesok duduk dia, payah lah ni. Dia jenis tak menganggap pun.